Okey, proses pembentukan air kencing. Okey, ada 3 proses yang terlibat dalam pembentukan air kencing. Yang pertama itu ultraturasan. Yang kedua proses penyerapan semula, dan yang ketiga adalah proses rembesan. Nama-nama proses ni memang kamu kena ingatlah. Okey. Okey, kita tengok dulu proses yang pertama, iaitu proses ultraturasan. Kenapa ultraturasan? Sebab dia melalui liang yang kecil lah, ultraturasan. Okey. Okey, first kali, okey, ultraturasan ini berlaku di glomerulus dan dekat kapsul Bowman lah, kat kawasan ni. Okey, proses ultraturasan. Kamu kena tahu setiap tempat ini proses apa yang berlaku. Kadang-kadang dia minta kamu label, okey, terangkan, so kena tahulah. Okey, darah, mula sekali darah yang masuk ke ginjal dari jantung. Okey, darah yang masuk daripada yang pi ke ginjal adalah dari jantung lah. Okey, jadi bila dari jantung, automatik darah itu adalah darah yang bertekanan tinggi. Okey, kemudian kita tengok pula diameter arterial efferent dengan arterial afferent. Ini adalah arterial efferent, ini adalah arterial afferent. Apa perbezaan yang kamu nampak? Okey, yang ini efferent dia diameter dia lebih kecil berbanding arterial afferent, diameter dia lebih besar. Okey, so bila yang besar nak masuk ke kecil, apa jadi? Dia akan menghasilkan tekanan yang tinggi terhadap pengaliran darah dalam glomerulus. So dia akan terturas, dia akan menghasilkan tekanan hidrostatik yang tinggi, so menyebabkan sebahagian besar darah terturas keluar. Okey, keluar dari glomerulus ini okey, jaringan kapilari darah ini, glomerulus ini keluar, iaitu ke kapsul Bowman. Okey, sebab ini dia diameter dia besar, diameter dia kecil, so dia akan menghasilkan tekanan hidrostatik yang tinggi, menyebabkan sebahagian darah akan terturas keluar ke kapsul Bowman. Okey, komposisi hasil turasan glomerulus dalam kapsul Bowman adalah sama dengan komposisi plasma darah. Okey, kecuali tiada sel darah merah, tiada platelet dan protein plasma yang terlalu besar. Okey, nampak tak? Okey, proses yang kedua adalah proses, kita tengok proses yang kedua, itu proses penyerapan semula. Okey, komponen utama hasil turasan glomerulus ialah air, urea, glukosa, asid amino dan garam, iaitu ion natrium. Okey, tempat yang berlaku proses penyerapan semula adalah di tubuh berlingkar proximal, di Cohen-Lee, tubuh berlingkar distal dan tubuh pengumpul. Okey, sekarang kamu tengok daripada gambar rajah ini. Hasil turasan dia air, glukosa, asid amino, garam dan urea. Ini hasil turasan tadilah yang keluar daripada glomerulus. Okey, kemudian dia akan melalui tubuh berlingkar proximal. Ini tubuh berlingkar proximal akan berlaku penyerapan semula. Okey, iaitu semua glukosa dan asid amino diangkut secara pengangkutan aktif. Kena ingat, kalau soalan dia tanya dekat ginjal penyerapan semula glukosa dan asid amino, ini tajuk bab pengangkutan. Okey, yang mana dia akan diangkut secara pengangkutan aktif. Sebab apa? Sebab dalam ini dia dekat dalam darah, bila berlakunya pengangkutan aktif, bila dekat dalam ini kurang daripada dalam darah, so dia nak angkut masuk, dia tak bolehlah menuruni kecurunan, dia melawan kecurunan, jadi dia perlukan tenaga untuk angkut, so dia adalah pengangkutan aktif dekat sini. Okey, air pula sama juga akan diserap semula, okey, secara osmosis. Garam juga adalah secara pengangkutan aktif. Okay, ingat 3 benda, glukosa, asid amino dan juga garam diangkut secara pengangkutan aktif, air secara osmosis. Kemudian hasil turasan glomerulus ini, dia akan melalui
liquid Henle yang berbentuk U ini. Okey, yang ini menurun, yang ini menarik. Yang ini menurun, yang ini menaik. Okey, penyerapan semula di sini adalah penyerapan semula air. Maksudnya dekat sini liquid Henle kat sini ni, okey, tak ada glukosa dan asid amino tak diserap semula. Hanya air sajalah yang menurun ini. Okey, air diserap semula secara osmosis. Okey, kemudian bila dia naik dekat bahagian liquid Henle yang dekat sini, okey, liquid Henle menaik ini, okey, penyerapan semula garam. Dekat sini berlaku penyerapan semula garam secara pengangkutan aktif. Dan bila sampai dekat tubuh berlingkar proksimal, okey, air akan berlaku juga penyerapan semula, iaitu air dan garam. Kat sini bergantung kepada keperluan badan. Dan ini yang dekat sini dia dikawal oleh ADH dan aldosteron. Okey, yang ni kita akan belajar dalam mekanisme suap balik negatif untuk homeostasis lah, tekanan osmosis. Okey, proses yang kedua adalah proses rembesan. Rembesan ni maksud dia rembes masuk ke dalam tubul ni lah. Okey, tadi serat semula, maksudnya daripada liku ni dia akan diserat semula ke dalam aliran darah, dalam jaringan kapilari darah di sini yang saya tunjuk tadi. Mana tadi? Nampak dah yang berselirat ni. So dia akan penyerapan semula berlaku daripada tubul-tubul ni ke dalam jaringan kapilari darah yang berselirat ni, yang warna putih ni. Okey, proses yang seterusnya adalah proses rembesan. Okey, urea, asid urik dan amonia, okey, dirembes keluar daripada tubuh berlingkar distal secara pengangkutan aktif juga. Okey, secara pengangkutan aktif. Okey, dada alkohol bahan toksik dirembes keluar dari kapilari darah, daripada kapilari secara resapan ringkas. Yang tadi tu daripada yang jaringan kapilari darah yang duduk berselirat dekat tubuh ni, dia akan dirembes masuk ke dalam tubuh ni lah. Okey, hasil turasan glomerulus yang masih ada dalam tubuh pengumpul, okey, akan keluar sebagai air kencing. Air kencing. Okey, air kencing mempunyai 96% air, 2.5% bahan kumuh bernitrogen iaitu urea, asid urik, amonia, kreatinin, 1.5% garam dan unsur surih serta ada pigmen hempedu lah. Okey, air kencing dibawa daripada pelvis yang sebut tadi. Okey, daripada pelvis akan lalu ureter dan kemudian simpan sementara dekat pundi kencing. Lepas tu dia akan keluar ke uretra. Okey, sebagai air kencing lah. Okey, di sinilah yang berlakunya proses rembesan. Nampak tak anak panah dia? Rembes masuk. Okey, ingat yang rembes masuk berlaku di tubuh berlingkar distal. Okey, urea, asid urik, amonia secara pengangkutan aktif. Dada alkohol bahan toksik secara resap balik masuk ke dalam melalui tubuh berlingkar distal.